Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudah lagi hampir ke dalam channel Radio 12 Malam. Baik, kali ini mungkin lain daripada lain sikit. Saya masih lagi tidak menunjukkan rupa saya sebab confident tu belum sampai lagi tahap ayah pin. No. Tapi hari ini kita akan buat kelainan sikit, di mana saya akan berkongsikan dengan kisah yang dikongsi oleh kawan-kawan kita. Nak pakai nama betul ke tidak ni? Okey, baiklah. Kita tak nak mengoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan ke inti partinya saja ya. Okey, kita bersantai saja. Baik, untuk kisah kali ini, dia berkaitan tentang satu kematian yang misteri di sebuah universiti yang di mana saya tidak boleh sebut. Saya takkan sebut. Kalau pandai-pandai tu sendiri agak-agak lah ya. Demi menjaga nama baik universiti itu dan juga nama yang berkongsi kisah pada kita. So pada hari ini saya akan gunakan nama apa ya? Baiklah, saya akan teruskan menggunakan nama Rengo. Nama Rengo. Nama ni diminta oleh dia sendiri. Saya boleh check tadi. Ada lupa. Baik, kita teruskan dengan inti parti. Dia menghantar ni ke saya menggunakan WhatsApp. Jadi kalau ada yang berkeinginan untuk kongsikan cerita, nanti boleh share saya dekat link Telegram yang saya sertakan dekat description nanti ya. Baik. Assalamualaikum Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat selalu. Aku ingin kongsikan salah satu kisah misteri yang pernah terjadi semasa aku bertugas mengurus mayat yang jatuh dari bangunan. Okey. Kisah ni dia bermula lebih kurang 11 tahun lepas. Untuk makluman, aku bertugas di sebuah balai polis di utara Malaysia sebagai special round pada waktu tu. Okey, ketika itu masih baru 1 tahun dalam perkhidmatan. Okey, 1 tahun ni terlalu muda lagi 1 tahun sebab dalam polis ni dia ambil masa lebih kurang sekarang ni pun setahun untuk confirmation. Kalau dulu dia ambil masa 3 tahun untuk confirmation ataupun bahasa kita panggil cap jari kering. So dia dalam setahun ni maknanya dia masih budak baru lagi lah. Budak baru. Baik. Jam 17.00 hours. Okey, ini jam 5 petang. Kami mendapat satu panggilan dari universiti awam terkemuka di negeri tersebut yang menyatakan bahawa satu kejadian wanita jatuh bangunan. Wow. Ketika itu aku diarahkan oleh penyelia untuk respons ke tempat kejadian kerana aku masih berdekatan di kawasan tersebut. Setelah sampai di tempat kejadian, aku mengikuti seorang pengawal keselamatan untuk dibawa ke tempat kejadian. Okey, betul. Dekat universiti ada pengawal keselamatan. Okey. Setelah sampai di tempat kejadian, aku mengikuti seorang pengawal keselamatan untuk dibawa ke tempat kejadian. Okey, ini kenapa saya ulang balik lagi sekali. Aduh, tak apa, kita teruskan. Alangkah terkejutnya aku melihat satu sosok tubuh yang tergeletak di kawasan bangunan. Dan aku terus mengepung kawasan tersebut agar bukti-bukti tidak diusir oleh orang awam. Okey, baik, di sini kita faham bila terjadi kejadian macam ni memang dia akan tarik tali kuning tu Tak mau bagi ada sebarang bukti yang boleh terusir, takut orang lalu boleh mengganggu bukti-bukti yang ada di situ. Okey, kita teruskan. Seorang MA, medical assistant dari klinik berdekatan telah mengesahkan kematiannya akibat jatuh dari tempat yang tinggi. Baik, dekat sini dia tak cerita tinggi dia tinggi berapa 5 tingkat, 7 tingkat dia tak bagi tahu Tapi dia mesti kalau tinggi ni mungkin 3 tingkat ke atas lah, ya okey. Sewaktu aku membuka kain selimut yang digunakan untuk menutup mayat, aku terkejut kerana tiada setitik darah pun yang terkeluar dari badan mayat. Seolah-olah mayat telah mati dahulu sebelum jatuh. Okey, yang ni memang pelik sangat. Jatuh daripada tempat yang tinggi, tak nampak berselirat darah dia. Memang pelik. Kita tak tahu ni ke depan ni, kita tak baca lagi ni. Ke dia jatuh atas kusyen ke apa, kita tak tahulah Tiba-tiba kusyen tu hilang gaib. Wow, dah boleh buat drama ni. Tapi ini memang pelik guys. Okey, saya teruskan. Sikap penasaran itu aku diamkan kerana enggan membuat sebarang spekulasi. Baik, okey. Tidak lama kemudian, OCS. Okey, untuk makluman OCS ni dalam bahasa Melayu ni kita panggil Ketua Polis Balai. Telah datang bersama dengan in-charge. Dan aku telah memberikan maklumat awal kepada mereka. Awalnya, aku ingat hal ini mungkin biasa saja kerana ini kes sudden death pertama yang aku jumpa dalam perkhidmatan aku.
Okey, awal-awal tadi dia bagi tahu dia masih lagi dalam baru setahun perkhidmatan. So ini first case dia lah, first case sudden death dia. Namun setelah melihat reaksi muka dari OCS dan in-charge apabila mereka memeriksa mayat, aku pasti ada suatu perkara ganjil yang telah berlaku. Tidak lama kemudian, kami memeriksa setiap aras bangunan untuk memastikan tempat bermulanya ataupun jatuh mayat tersebut. Namun kami gagal mendapat satu pun kesan tapak kasut di antara dinding bangunan. Okey, yang ni memang pelik sangat Kesan tapak kaki pun tak jumpa. Terlalu pelik lah. Habis budak ni macam mana ni dia terhuyung hayang ada orang angkat bawa. Kalau misalnya orang angkat dia pun mesti ada dapat tapak kaki lain kan. Mesti dapat tapak kaki lain. Ataupun kesan-kesan yang bersangkutan lah orang cakap kan. Saya pun tak mau cakap lebih-lebih benda-benda macam ni kan. Yeah! Okey. Perkara semakin ganjil apabila pemeriksaan awal di tapak kasut si mati menunjukkan bahawa ada kesan debu. Namun dari aras mana beliau jatuh? Tu pelik tu. Ada kesan debu tapi daripada aras mana dia jatuh tu? Sekejap. Biar saya fahamkan balik. Perkara semakin ganjil apabila pemeriksaan awal di tapak kasut si mati menunjukkan bahawa ada kesan debu. Namun dari aras mana beliau jatuh? Okey, difahamkan. Saya faham kat sini ni. Maknanya debu tu mungkin dia sama dengan tingkat yang sekian-sekian tu. Mungkinlah kita anggap je lah, katalah tu tingkat 4. Mungkin debu tu di kawasan tingkat 4. Tetapi kesan tapak kaki tak ada kat situ. Pelik ni. Kerana setiap aras dinding batu semua dicat baru, namun kami gagal menjumpai satu pun kesan tapak kasut daripada setiap aras. Dipendekkan cerita dengan bantuan J. Okey, J ni jenayah unit jenayah, cawangan jenayah. Kami telah menerima bantuan ni. Mungkin dia nak sebut sini menerima bantuan dari pihak forensik PDRM bagi membantu menyelesaikan masalah ni. Namun hasilnya tetap juga sama. Setelah disepakati, kejadian tersebut dianggap sebagai sudden death dan tiada langsung unsur jenayah yang dapat dijumpai. Baik, okey. Jam telah menunjukkan angka 2 pagi. Kami telah membawa mayat tersebut ke hospital bagi dilakukan bedah siasat oleh patologi. Apa yang mengejutkan aku, telah diarahkan untuk mengikuti mayat tersebut di dalam Land Rover bersama dengan seorang lagi anggota yang sama dengan aku. Okey, nama kat sini kita letakkan sebagai Leman. Okey. Okey, Ngah. Kalau kau toreh muka aku, okey, dia suruh saya bayangkan lah. Angah, kalau kau toreh muka aku ketika tu, aku yakin pasti tak ada darah yang keluar kerana takutnya kami berdua. Okey, of course lah. First case, baru setahun bekerja. Faham? Namun atas nama tanggungjawab, maka kami jalankan tanpa berkata apa-apa. Okey, saya teruskan. Perjalanan dari tempat kejadian ke hospital mengambil masa 30 minit. 30 minit pula dah. Bukan 30 minit. 35 minit. Itulah 35 minit yang paling panjang dalam hidup aku. Kuat pula pergi kereta depan ni. Itulah 35 minit yang paling panjang dalam hidup aku. Bayangkan, jam 2 pagi bersama dengan mayat di dalam perjalanan ke hospital. Sesuatu yang tak pernah aku fikirkan semasa dalam perkhidmatan. Sebelum perjalanan bermula, aku terus pasang surah Yasin sebagai doa iringan kami dan salah satu cara untuk menenangkan jiwa agar kurang rasa takut. Supaya kurang rasa takut semasa dalam perjalanan. Okey. Tiba-tiba body bag terbuka dengan sendiri. Sudah. Leman terus terkejut dan terkumat kami membaca ayat suci Al-Quran. Namun aku cuba juga untuk meredakan ketegangan dengan mengatakan mungkinlah itu disebabkan oleh angin. Dan hal ini aku perlu buat agar kami tidak panik dan cuak semasa perjalanan. Betul, bagus. Renggo, betul, bagus. Kalau datang panik punya pasal lagi, kalau orang terjun pula atas Land Rover tu satu kerja pula. Daripada satu mayat jadi 3 mayat pula tengah kena angkut besok. Okey, saya teruskan. Aku terus menutup kembali body bag dan menutup dengan rapat. Aku terfikir bagaimana angin boleh membuka body bag yang masih diikat dengan tali. Bukan 1, malah 3 tali sekaligus. 3 sekali ikat tapi dah boleh tukar, guys. Namun aku diamkan saja agar tidak mendatangkan suasana tegang dalam Land Rover. Setelah sampai di bilik mayat,
Tiba-tiba, leher aku ni merasa sangat tegang. Bahkan Leman juga menyatakan bahawa lehernya dan bahunya sangat-sangat berat. Berat guys. Aku tetap positif dan berfikir mungkin akibat terlalu penat dan perut juga lapar. Okey, ini masih terlalu positif sangat ni. Padahal benda-benda pelik-pelik ni dah ada dah ni. Kami disambut oleh seorang MA, medical assistant yang bertugas di bilik tersebut. Orangnya tua dan sangat peramah. Entah bagaimana nama gelaran Pak Tua tersebut kami panggil sebagai Undertaker sejak dari dulu lagi. Mana-mana abang polis ke abang hospital, kalau boleh ni antara clue ni Undertaker. Boleh tahu dekat mana Baik, saya teruskan. Selesai mayat dimasukkan satu bilik bedah, aku disapa oleh seorang tukang mandi jenazah yang pada ketika itu kebetulan selesai menguruskan mandi 2 jenazah accident pada pagi itu. Namanya kami panggil sebagai Wak Joko. Baik, dekat sini pun Wak Joko ni pun bukan nama sebenar Kami berbual sekejap dan minta untuk pergi ke kedai mamak untuk makan akibat terlalulah lapar. Setelah Incas datang untuk mengambil kami, tiba-tiba Wak Joko ni menegur bahawa jangan terus pergi dari sini, tapi duduk-duduklah dulu. Aku terus jengkel dengan permintaan tersebut. Iyalah, dah penat, perut dah lapar, diminta pula untuk tunggu sebentar. Betul lah, siapa-siapa pun kan. Daripada pukul 5 petang tadi tu, lepas dah ada 2 pagi, lepas tu masa dah berjalan, nak makan. Jangan berlalu, lek lu. Sakok lu. Sorry, kat hospital tadi sakok. Siapa-siapa pun boleh jengkel kan. Namun Incas aku seolah-olah faham apa yang dimaksudkan oleh Wak Joko dan menurutinya sahaja. Semasa aku menunggu dan duduk di satu kerusi, Wak Joko terus mengurut bahu dan leher kami sambil menghembuskan sesuatu dan mengejutkan bahu aku terus terasa ringan dan elok seperti sedia kala. Selepas itu Leman meminta izin untuk balik sebab beliau ada perkara yang ingin dilakukan dan Incas aku mengiyakan permintaannya. Namun, Wak mengatakan jangan balik terus, tapi singgahlah dulu ke mana-mana sebelum balik ke rumah. Wak ni masih lagi memesan jangan balik terus. Saya rasa ramai yang tahu, kau boleh komen ada petua-petua sebelum sampai kat rumah apa perlu buat kan. Macam-macam lah. Ada yang setengah tu kata kalau nak sampai rumah kepakkan batang pokok besar sangat. Bukan dahan, ranting pokok ke apa semua kan. Tapi sebenarnya bila kita nak patah-patahkan daun-daun ni pun tengok jugalah pokok bunga orang ni. Takut benda tu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ni saya sambil-sambil tu berpesan, kita nak mematahkan dahan orang ni pun benda tu akan dipertanggungjawabkan juga di akhir nanti. Ya ilaha illallah. Apalah. Agak faham maksud saya tadi Perasaan jengkel aku datang kembali kerana merasakan Wak Joko ingin mempermainkan kami serta menakut-nakutkan kami. Wak Joko terus berdiri di kawasan luar bilik mayat dan seolah-olah bercakap dengan sesuatu. Namun aku ni enggan mempedulikan hal tersebut dan menyatakan mungkin Wak ni dah miring. Incas aku terus menegur dan menyatakan bahawa jangan berkata seperti itu kerana ada hal ganjil yang telah berlaku. Wak terus bercerita dengan Incas aku, namun aku tidak dapat mengetahui apa yang dibicarakan dan tidak mahu tahu pun apa yang dibicarakan oleh mereka. Telefon berdering dan kami diarahkan oleh sarjan untuk ke kedai mamak untuk minum. Untuk makluman semua, jam menunjukkan 3.30 pagi setelah sampai. So, dia dah sampai kat kedai tu dalam 3.30 pagi. Incas aku menceritakan bahawa ketika kami sampai di bilik mayat, terdapat 10 makhluk gaib yang ingin mengambil mayat tersebut. Namun Wak Joko telah menghalaunya. Baik, kat sini kita faham Wak Joko tu ada hijab dia, terbuka. Sarjan aku tidak berkata apa-apa dan kami semua kaku seolah tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Incas aku. Namun, sarjan aku menenangkan situasi bahawa apa yang kita lakukan ni adalah perkara yang baik. InsyaAllah, tiada apa yang akan berlaku dan kami pun teruslah makan seolah-olah tak ada apa pun yang berlaku. Tidak lama kemudian, sarjan aku ni minta izin untuk pergi ke hospital untuk menguruskan beberapa pekerjaan seperti bedah siasat. Kami pun mengiyakanlah saja tanpa banyak berkata-kata. Dalam selang 10 minit, sarjan kami pergi dengan menggunakan kereta pasukan. Tiba-tiba, entah daripada mana pula, sarjan aku ni datang dan terus menghala ke meja makan. Incas aku bertanya kepada sarjan, Cik,
Cik dari mana ni, Cik? Kata nak pergi hospital. Satu lagi. Cik letak kat mana kereta? Namun saja aku dengan muka yang masam menyatakan bahawa beliau ingin menggunakan tandas kerana sakit perut. Okey. Faham? Kita beranggapan dia nak gerak tiba-tiba sakit perut. Ada pula masa untuk sakit perut kan? Okey. Kami pun berseluruh dan berkata, kan di hospital dah ada tandas, tapi kenapa yang patah balik? Jangan buat kerja sia-sia lah, Cik. Sambil kami ketawa, namun Sarjan dengan muka yang masam terus pergi ke tandas tanpa berkata apa-apa. Pelik perangai orang tua ni, kata encahku. Aku pun mengiyakan je lah kan, dan terus sembang pasal cerita lain. Selang 20 minit, Sarjan kami masih belum keluar dari tandas tanpa memikirkan apa-apa. Dia tulis apa ni? Selang 20 minit, Sarjan kami masih belum keluar dari tandas. Tanpa memikirkan apa-apa, incas aku pun berseluruh mengatakan bahawa mungkin ya atu kot. Berak batu kot. Right? Sembelit lah orang kata, ya. Sedang kami ingin pergi ke tandas, tiba-tiba incas aku dapat panggilan dari sarjan yang marah kerana kami makan terlalu lama dan dia bosan menunggu di hospital. Weh, Ngah. Ya. Yang kami jumpa tadi tu siapa? Okey. Lutut aku terasa hilang akibat situasi ni. Allah Rabbi, siapa yang masuk tandas tadi? Aku dengan Incas terus pergi ke tandas dan alangkah terkejutnya tandas tu tak ada orang ah. Hayo. Aku terus ingin positif dan bertanya dengan pekerja kedai tersebut. Dia pasti tiada siapa pun yang masuk ke tandas. Untuk makluman kau Ngah, hanya ada lebih kurang 4 orang saja customer dalam kedai tersebut. Aku tak ada siapa pun yang nampak kami masuk ke tandas. Sini beritahu tak ada siapa pun yang nampak sesiapa pun termasuklah sarjan itu masuk ke tandas. Okey. Memang pelik kalau setakat 4 orang kita boleh bilang, kita boleh nampak kelibat-kelibat berapa orang yang nak ke tandas, betul tak? Dengan ketakutan kami terus menghala ke hospital dan hanya berdiam diri saja. Mau tak cuak kau? Sarjan menyatakan bahawa postmortem akan selesai tak lama lagi. Dan waris juga sudah sampai untuk menuntut mayat. Wak Joko yang masih di tempat tersebut hanya tersenyum dan mengatakan, "Kenapa? Ada jumpa yang tak elok ke?" Kami hanya mampu menganggukkan kepala. Wak terus toleh ke arah aku dan berkata, "Lain kali, nasihat orang tua tu tolong dengar." Aku hanya berdiam diri dan Wak terus bagi kami minum air putih yang dibawanya. Aku terus bertanya dengan Wak, apa yang sebenarnya berlaku di Wak? Wak hanya mengatakan, ada orang yang menyantet arwah. Ilmunya hitam sekali, kata Wak. Aku ni terdiam. Wak, tolonglah kami Wak. Kami ni nak balik jauh ni. Wak mengatakan, jangan banyak berfikir. Minta tolonglah dengan Allah. InsyaAllah tiada apa yang akan berlaku. Tapi kan, aku ni masih tak puas hati. Kenapa kami yang diganggu? Tanya aku pada Wak. Wak mengatakan tadi waktu kau datang jumpa mayat, kau buat apa? Aku cakaplah, aku cuma pasang surah Yasin. Surah Yasin Wak, waktu nak datang ke sini. Itu je lah. Wak menyatakan, mungkin benda tu marah sebab tak dapat ambil mayat tersebut. Dan dia marahkan aku dengan leman. Okey. Yang tadi yang dia cerita, dia pasang surah Yasin, Al-Quran semua tu kan. Jadi, nak mengambil mayat. Saya pun tak berapa nak jelas perkataan mengambil mayat tu macam mana, nak menghilangkan mayat ke macam mana kan. Tapi yang kita faham ada perbuatan yang tak baiklah untuk pada jenazah tu ya. Baik, saya teruskan. Aku terus call Leman bertanya tentang dirinya. Leman kata dia tumpang rumah orang lain dulu sebab dia kata ada benda ikut dia. Wak kata jangan bimbang, semua akan baik-baik saja sebab kita kan ada Allah. Incas aku meminta peristiwa ini kita diamkan saja agar tidak mendatangkan masalah yang lain dan aku bersetuju dengan perkara tersebut. Selesai serah menyerah jenazah kepada ahli waris, kami berterus balik ke balai dan hanya balik ke rumah setelah matahari naik. Itulah salah satu peristiwa yang ngeri pernah aku lalui. Salah satu, maknanya ada banyak lagi di dunia kisah ni. Nanti kita cuba korek-korek lagi dengan Brother Rengo kita ya. Menurut cerita dari Wak, arwah ni kena buatan orang dan mengingatkan kami agar uruskan jenazah itu dengan baik walau apapun agama dan bangsanya. Baik, itulah kisah yang disampaikan oleh Rengo. Ini kisah-kisah daripada abang-abang polis kita sebenarnya banyak juga misteri.
Kisah-kisah yang dipertanggungjawabkan, yang di mana orang awam tidak ketahui. Dan kisah ni memanglah teramat misteri. Salah satunya macam yang diceritakan tadi, tiada kesan tapak kaki debu semua tadi tu. Benda ni memang sebenarnya kalau kau tak salah, saya pernah satu ketika dulu kecoh jugalah kisah ni. Dan student-student U tersebut sampai sekarang masih lagi tahu tentang kisah ni. Dan berkenaan tentang hijab yang terbuka oleh Wak tadi, cuba cerita sikit kawan-kawan kita kat dalam ni, siapa yang hijab ni yang terbuka. Try cerita sikit. Apapun saya rasa mana-mana pekerjaan macam PDRM ke, ATM, custom, hospital, APM, bomber, yang jenis selalu berhadapan dengan kemalangan, benda-benda yang melibatkan tentang kematian, kecederaan macam ni. Saya rasa banyak lagi kisah yang belum dirungkaikan. Terlalu banyak lagi misteri yang belum lagi kita dapat perkongsian daripada mereka. Dan saya berharap mungkin satu hari nanti Radio 12 Malam ni menjadi satu tempat yang dipercayai oleh kalian untuk menceritakan kisah-kisah pekerjaan anda untuk orang awam lain. Untuk orang awam ketahui. Tak salah kalau nak bercerita. Ceritakan sajalah. Ada part yang di mana kita boleh hide, kita akan hide kan. Supaya benda ni menjadi perkongsian yang bermanfaat. Supaya orang tahu bahawa tugas-tugas yang kita buat, kita pikul selama ni bukanlah boleh dipandang enteng. Kerana ada, selagi kita terikat di terikat pada atas rahsia rasmi, ada benda yang kita boleh cakap, ada benda yang kita tidak boleh cakap. The do's and the don't. Jadi kalau ada rasa memberi kepercayaan kepada Radio 12 Malam, saya berharap sangat anda berkongsi supaya kita dapat berkongsi sama-sama. Berapa kali perkataan kongsi dah. Baik, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kerana sudi mendengar daripada bermula sampai habis. Hari ni saya tak tahulah pasal lidah saya banyak terpleot. Yang baik daripada Allah, yang kurang itu daripada saya sendiri. Sehingga kita bertemu lagi insya-Allah. Dan doakanlah supaya dapat banyak lagi kisah-kisah yang best-best untuk saya sampaikan. Kalau tak ada kisah-kisah ni, saya akan baca novel je lah. Kalau ada kisah yang best-best ni, barulah kita boleh share kan. Okey, baik, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada anda semua. Minta maaf hari ni saya punya lidah banyak terkeliat. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.